dilaksanakan oleh pihak berkuasa ini. Minta penjelasan. Tadi saya dah tanya fakta-fakta mengenai berapakah kereta curi yang telah dikesan atau ditahan daripada roadblock yang diadakan sejak Julai hingga ke minggu lalu pun ada. Sebelum saya bentangkan usul ini pun diadakan roadblock. Ya, adakah yang berhormat Timbalan Menteri ada itu fakta-fakta? Okey, saya akan sampai di situ. Jadi apa ni, jangan preempt lah, Yang Hormat. Apa yang saya ingin menjelaskan di sini, ya, tindakan yang dibuat oleh KPD Bandar Kuching ini bukan merupakan penyalahan guna kuasa yang dibuat, yang dilaksanakan oleh YB, yang dibuat oleh KP daerah Kuching ini. Kerana apa yang saya ingin menyatakan, bahawa Ketua Polis Daerah Kuching ini merupakan seorang yang begitu berpengalaman dan banyak jawatan-jawatan beliau penting setelah beliau memegang. Jadi begitu juga daripada segi pendidikan beliau yang mempunyai master degree dan sebagainya. Jadi saya percaya apa tindakan yang dibuat oleh Ketua Polis Daerah Kuching ini, bahawa beliau he knows what he's doing. Apa yang dilihat, ya, bahawa tindakan beliau ini adalah disebabkan keresahan masyarakat Bandaraya Kuching berkaitan dengan kenaikan kadar jenayah yang berlaku di daerah Kuching ini. Jadi kerana itulah titik tolak daripada rintihan masyarakat ini, ya. Bukan dia salah guna kuasa, tetapi beliau untuk nak melihat supaya masalah jenayah ini dapat diatasi yang berlaku di Bandar Raya Kuching ini. Jadi itulah sebab kalau segi trend jenayah yang berlaku, kalau dalam tahun 2009 kes kecurian kenderaan telah menyumbang sebanyak 2,101 kes daripada keseluruhan jenayah indeks, iaitu 6,120 kes. Jadi dengan ini kes kecurian kenderaan bagi tahun 2009 telah menyumbang sebanyak 34% daripada keseluruhan jenayah indeks bagi tahun yang sama. Jadi untuk melihat supaya masalah jenayah ini dapat diatasi, jadi kerana itu satu operasi telah dilancarkan, mengadakan roadblock 24 jam, yang mana daripada kesannya bahawa ada penurunan yang begitu ketara sekali. Yang mana kalau kita lihat daripada data bahawa penurunan kadar jenayah indeks di daerah Kuching sebanyak 1,812 kes dari bulan Julai hingga November, iaitu selepas pelaksanaan roadblock dibuat, iaitu penurunan ini bersamaan dengan minus 50.8%. Jika kita bandingkan bagi bulan Januari hingga Jun 2010, iaitu bagi tempoh sebelum operasi dilaksanakan, bagi tempoh tersebut terdapat 1,756 kes berbanding 3,568 kes sebelum operasi dibuat. Manakala jenayah indeks di Bandar Kuching bagi tempoh Januari hingga Jun 2009 ialah 2,895 kes berbanding 3,568 kes bagi tempoh yang sama bagi tahun 2010. Manakala Julai hingga November 2009 jenayah indeks Bandar Kuching mencecah 2,609 kes berbanding 1,756 kes bagi tempoh yang sama.
bagi bulan Disember sehingga 12 Disember, trend jenayah indeks menunjukkan penurunan lagi. Jadi kalau daripada segi kecurian kereta dan motosikal, sebelum operasi dari bulan Januari hingga Jun 2010, kecurian kereta motosikal mencatatkan 947 kes. Berbanding selepas operasi, iaitu dalam bulan Julai hingga November 2010, mencatatkan sebanyak 773 kes. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 174 kes, iaitu bersamaan minus 8%. Jadi inilah matlamat yang dibuat roadblock ini untuk mengatasi masalah yang di mana kita nak mengurangkan jenayah indeks dan juga berkaitan dengan jenayah kecurian kereta dan motosikal. Angka yang diberi pencurian motosikal itu sebelum operasi adalah 6 bulan. Saya dulu. Angka yang diberi selepas operasi itu ada 5 bulan. Jenayah yang dilakukan dalam 5 bulan memang adalah kurang daripada kes jenayah yang dilakukan dalam 6 bulan. Dia pun tak mau terima. Jadi tuan yang diputus, sebenarnya apa yang telah dilaksanakan oleh OCBD ini berkaitan dengan tindakan yang diambil, banyak SMS yang diterima oleh beliau yang memuji tindakan yang telah dibuat oleh Ketua Polis Kuching ini. Jadi apa yang saya ingin menegaskan di sini, bahawa pelaksanaan untuk mengadakan jalan roadblock itu bukanlah satu masalah yang boleh yang didakwa kononnya bahawa Ketua Polis daerah ini menjalah gunakan kuasa. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Perdana Menteri, kita tidak mempertikaikan tentang kelayakan Ketua Polis Kuching, tapi apa yang kita nak sebut di sini, kita tidak mahu pihak polis diperalatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam melindungi orang-orang tertentu. Dan saya nak sebut tadi, Perdana Menteri membentangkan statistik. Okey, itu jenayah yang dalam ini, tapi bila mengenai kes-kes yang besar, mengenai melibatkan imej negara, imej wanita penan dirogol, imej tanah dirampas, seolah-olah Ketua Polis Bandar Kuching tidak mampu untuk membuat tindakan kerana mungkin mereka telah diperalatkan dan tidak digunakan oleh pihak tertentu. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri dan Dipertua. Ini tumbuhan kita. Bila kita membuat laporan kepada polis, memang adalah merupakan satu standard prosedur yang mana pihak polis akan menjalankan siasatan. Jadi kita tumbuhkan seolah-olah pihak polis ni dipergunakan oleh pihak yang tertentu. Saya kata tidak betul lah. Dan Tuan Dipertua berkaitan dengan permohonan untuk mendapatkan permit untuk makan malam. Jadi apa yang difahamkan bahawa dalam majlis yang nak diadakan itu, didapati ada 7 ahli DAP yang akan memberi ucapan semasa majlis makan malam, dan yang mana penganjur juga memohon 8 loudspeaker untuk ditempatkan di restoran berkenaan. Dan antara agenda yang dinyatakan dalam permohonan tersebut adalah berkaitan dengan public affairs. Antara speaker yang akan ini ada 8, dan daripada apa yang sumber-sumber yang diperolehi melalui siasatan bahawa ia tidak sesuai tempat yang nak diadakan majlis itu. Dan begitu juga tumbuhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Bandaraya Bandar Kuching tadi mengatakan bahawa Ketua Polis telah membuat janji sekiranya kalau memohon untuk mengadakan majlis makan malam ini,
bahawa ia akan lulus. Ini satu dakwaan yang tidak benar. Yang ini saya sendiri bertanya dengan Ketua Polis Daerah Kuching, bahawa dia tidak mengatakan yang dia akan luluskan. Cuma dia berkata dia boleh mempertimbangkan dan melihat keadaan. Jadi apabila keadaan untuk mengadakan majlis makan malam pada 27 hari bulan, yang mana telah membuat permohonan yang baru, maka apa yang dilihat daripada situasi ianya tidak sesuai kerana daripada segi keadaan keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi kerana itulah pada 24 hari bulan maka Ketua Polis Daerah Kuching telah memberi surat kepada Yang Berhormat Bandaraya Kuching supaya memaklumkan bahawa permohonannya tidak dilulus. Walau bagaimanapun, kalau beliau tidak bersetuju, beliau boleh merayu kepada Pesuruh Polis Sarawak. Jadi berkaitan dengan rayuan dia tak buat. Jadi makna dia ada proses lagi untuk membuat rayuan. Jadi apa tindakan yang diambil oleh Ketua Polis Daerah Kuching ini adalah mengikut saluran rule of law yang dipertua. Jadi dengan ini saya memohon supaya usul yang dibawa oleh YB Bandar Raya Kuching ini ditolak sama sekali. Sekian.